Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan belajar berkenaan bab koordinat, iaitu bab 7. Pelajar boleh tengoklah standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, pelajar sepatutnya dapat menerangkan maksud jarak antara dua titik pada sata kartes. Dapat menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada sata kartes, menentukan jarak di antara dua titik pada sata kartes, menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak, menerangkan maksud titik tengah antara dua titik pada sata kartes, menerbitkan rumus titik tengah antara dua titik pada sata kartes, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat kartes. Basically untuk tajuk koordinat ni, pelajar perlu kuasai dua benda, iaitu jarak di antara dua titik pada sata kartes dan juga titik tengah. Macam yang pelajar lihat sendiri di skrin. Ni adalah formula bagi jarak dan ini adalah formula bagi titik tengah. Pelajar kena hafal ni. Seperti yang pelajar dapat lihat di skrin, jarak dalam sistem koordinat kartes ni boleh diukur dengan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni kalau dia bagi jarak AC, dia bagi jarak PC, CB ni. Dia bagi dalam bentuk unit lah. Kalau dia bagi dalam bentuk koordinat, pelajar dikehendaki menggunakan formula ini. Kita nak cari AB sekarang ni. A, kita nak cari B. Tapi dia pun bagilah jarak AC ni. AC ni contoh dia bagi, kalau kat sini dia bagi 4 unit. CB ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5 unit. Kita boleh terus guna formula Pythagoras theorem. Ataupun kalau dia bagi, dia suruh cari AB, tapi dia bagi koordinat untuk A. Koordinat untuk A ni apa? Kita tengok di paksi X dulu. 1, 2. Kalau dia bagi koordinat B pula, 5, 7. Kita bolehlah cari dia punya jarak dengan menggunakan X2 tolak X1 kuasa 2 ni dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jom kita cuba tengok contoh. Kat sini dia kata, hitung jarak antara titik A dengan titik B pada sata kartes dalam rajah di bawah. Disebabkan soalan ni dia bagi dalam bentuk unit, jadi kita gunakan formula AB sama dengan punca kuasa AC tambah CB. AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2. Kita akan dapat AC berapa unit? 6 unit. 6 kuasa 2. Tambah dengan, yang ni dia bagi 4 unit. 4 kuasa 2. Lepas tu, 36 kuasa 2. 6 kuasa 2 sama dengan 36. Tambah dengan 4 kuasa 2, 16. Tambahkan 2 ni, kita akan dapat 52. Punca kuasa 52. Punca kuasa 52 kita dapat 7.21 unit. Contoh 2, hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada sata kartes dalam rajah di bawah. Kalau pelajar dapat tengok, kat sini dia bagi dalam bentuk koordinat, dia bukan bagi dalam bentuk unit. Perasan tak? Yang soalan tadi dia bagi dalam bentuk unit ni 6 unit, ni 4 unit. Kalau macam ni dia bagi dalam bentuk koordinat, pelajar dikehendaki menggunakan formula AB. AB ni bergantung kepada huruf apa yang diguna. Dia tak semestinya AB je semua soalan. Ni bukan dia punya macam formula rasmi lah. Pelajar kena tengok jarak dia guna huruf apa. Kalau PQ, tulis je PQ. Tulis kat sini PQ. Punca kuasa
punca kuasa X dulu kan. X2 tolak X1 kat sini. Dia dah bagi tahu siap-siap kat awak. Ni A, B. Disebabkan dia start dengan A ni dia akan jadi X1, Y1 lah. Yang nombor depan ni adalah X1, nombor belakang ni adalah Y1. Okey, untuk B ni dia akan jadi X2 dan Y2. Okey, yang nombor depan ni X, nilai X, yang nombor belakang ni adalah nilai Y. Okay, kalau ikut formula tadi, X2 tolak X1. X2, berapa nilai dia? 5. 5 tolak X1 adalah 1 kuasa 2 tambah dalam kurungan 1 tolak 7 kuasa 2. Okay. Okay, punca kuasa. Okay. 5 tolak 1 kuasa 2. 5 tolak 1, 4. 4 kuasa 2. Tambah 1 tolak 7. 1 tolak 7 kita akan dapat negatif 6. Negatif 6 tapi kita kuasakan dengan 2. Okey. Okey, 4 kuasa 2, 16. Tambah dengan negatif 6 kuasa 2 dapat 36. Okey, kita akan dapat punca kuasa 52. Okey, kita tekan kalkulator, kita dapat nilai 7.11. Okey, jom kita tengok contoh 3. Dia kata tentukan jarak antara dua titik pada satah kartes berikut. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A. Okay, kalau yang garisan jenis mencancang ataupun melintang ni, senanglah bagi kita nak jawab sebab dia tak perlukan formula yang macam tadi pun, X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Kita terus kira petak dia. Kira je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya AB, jarak AB ialah 6 unit. Okay, kita tengok pula soalan B. Okay. Ni kita pun kira petak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, adakah 6 unit? Okey, kita tengok pula dia punya skala. Skala dia ni start dengan 5. Jarak dia ni 5. 5, 5. Jadi kita kena buat PQ ni, walaupun dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit darab dengan 5. Okey, kita akan dapat 30 unit. Okey, untuk soalan C, okey, sama juga kaedah macam kaedah A dan B. Cuma kita kena tengok dia punya skala ni. Okey, kita kira petak dulu. 1, 2, 3, 4. 4 petak, 4 unit. Tapi kita tengok dia punya skala ni 10. Jadi 4 DE, jarak DE ialah 4 darab dengan 10. Kita akan dapat 40 unit. Kita tengok D pula. D ni macam tadi juga, sama je kaedah dia. Kira petak dulu. 1, 2, 3, 4 petak. Kita tengok dia menggunakan skala 2. 2, 4, 6, 8. Jadi FG sama dengan 4 darab 2. Dapat 8 unit. Okey, seterusnya kita lihat pula berkenaan titik tengah dalam sistem koordinat kartes. Okey, kalau kita baca tajuk pun kita boleh imagine dah titik tengah ni berada di mana. Kalau contohnya ada satu garisan, okey, A dan B. Okey, di manakah titik tengah dia? Di sini. Okey. Macam mana kita nak menentukan titik tengah dia? Kena guna apa? Okey, kalau kat sini dia bagi maksudlah kat sini. Titik tengah ialah titik yang membahagi dua sama sesuatu tembereng garis. Okey. Kita tengok kat sini. Dia kata tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. Okey, A dan B. Okey, macam ni kita nak pastikan dia berada di tengah. Kita kira petak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kita nak tahu
apa yang berada di tengah kita kena bahagi dengan 2. Okey, 8 bahagi 2 kita akan dapat 4 lah. Maksudnya kita kira petak 4, 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini lah. Maksudnya P adalah titik tengah bagi A, B. Okey, kita tengok pula soalan B. Dia kata titik tengah garis lurus AB. AB sahaja. Kita tak payah tengok sampai CAB. AB ni kalau kat sini dia bagi dah tanda sama panjang. Tanda sama panjang maksudnya D ini adalah awak punya titik tengah. Okey, kat sini dia dah bagi rumus titik tengah. Okey, titik tengah sama dengan X1. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 per 2. Okey, jawapan akhir ni pelajar akan dapat dalam bentuk koordinat lah. Okey, yang ni untuk koordinat X, ini untuk Y punya. Dia akan dapat satu nilai lah untuk X, satu nilai untuk Y. Okey, jom kita tengok contoh. Contoh 4 dia kata hitung koordinat. Hitung koordinat titik tengah. Koordinat titik tengah maksudnya jawapan akhir pelajar akan dapat X, Y. Macam ni. Bagi garis lurus AB dengan A koordinat dia 25, B koordinat dia 21. Okey, disebabkan dia suruh hitung, dia kata hitung dulu. So kita kena guna formula lah. Okey, titik tengah. Okey, pelajar tolong biasakan diri bila nak jawab soalan, buat formula. Tulis formula dia. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, A, B. A, dia punya koordinat adalah 2. Koordinat X2 adalah 2 juga. Okey, teacher label dulu. X1, Y1. Ni X2, Y2. Okey, pelajar kalau label macam ni senang sikit lah nampak. X1, 2. X2, 2. Tambah 2. Tambah 2 bahagi 2. Okey, Y1, 5. 5 tambah Y1 adalah 1. Tambah 1 per 2. Okey, 2 tambah 2 bahagi 2. 2 tambah 2, 4 bahagi 2. Okey, 5 tambah 6 bahagi, jadi 5 tambah 1 jadi 6. 6 per 2. Okey, 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Okey, jadi titik tengah bagi garis AB ialah 2, 3. Kita tengok sikit 2, 3 kat mana? Okey, ni 2 untuk X2, 3 untuk Y. Okey, kat sinilah titik tengah dia. Betul. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Dia kata hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. Okey, MN. M ni akan jadi awak punya X1, Y1. N ni akan jadi X2, Y2. Okey, X1 berapa? X1 dia 10. 10. Y dia adalah 7. Nak tengok kat mana? Sebab dia dah label dah siap-siap kat sini. 10 ni 7. Okey, Y2, X2 dapat berapa ni? 4. Y2, 1. Okey, ni adalah koordinat untuk N ni lah. Kalau yang ni 10, 7 ni koordinat untuk M. Okey, guna formula titik tengah. Titik tengah sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, X1 nilai kita adalah 10. X2 adalah 4 bahagi 2. Okey, Y1 adalah 7, Y2 adalah 1 bahagi dengan 2. Okey, 10 tambah 4 kita dapat 14 per 2. Okay, 7 tambah 1, 8 per 2.
Okey, selesaikan je lah. 14 bahagi 2 dapat 7. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi 7, 4 ialah titik tengah bagi garis MN. Kita tengok contoh yang terakhir. Titik P ialah titik tengah bagi garis KL. Okey, lukis sikit. Ni KL. Garis lurus KL. Ni adalah P. P lah. Okey, dia kata diberi koordinat K adalah negatif 3, 12. Okey, dia pun bagi koordinat P adalah 2, 9. Hitung koordinat L. Okey, dia bagi dekat awak garisan KL. Tapi dia tak suruh cari titik tengah. Sebabnya titik tengah dia dah bagi siap-siap dah. Tapi dia suruh cari L. Okey, tak apa. Yang L ni kita nak carilah dia punya koordinat. Kita masih lagi gunakan formula titik tengah. Okay, sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay, titik tengah dia bagi siap-siap. Titik tengah dia adalah 2, 9. Okay. X1 adalah negatif 3. X2 tak ada lah. Kita letak X je lah. Okay, bahagi dengan 2. Y1 dia bagi 12. Tambah Y2 dia ada bagi ke? Tak bagi. So kita letak sebagai Y je. Kita pun bahagikan dengan 2. Okay, untuk soalan ni pelajar buat satu-satu lah. Maksudnya kita tengok X dulu. Kita cuba buat X dulu. Maksudnya kita ambil yang nilai ni 2 sama dengan negatif 3 tambah X per 2. Okay, kita selesaikan. Kita cari nilai X dulu. 2 pindahkan kat sini. 2 darab 2 kita akan dapat 4. Jadi negatif 3 tambah X. Okay, macam nak dapatkan X sahaja, kita tukar tempat negatif 3 ni ke depan. Negatif dia akan jadi positif. 4 tambah 3 dengan X. Jadi X sama dengan 7. X sama dengan 7. Okay, kita tengok pula Y. Okay, Y ni yang belakang ni lah. Kita ambil nombor belakang ni. 9 sama dengan 12 tambah Y bahagi 2. Okay. Kita tak nak yang bawah ni. Kita darabkan dengan 2. Yang ni pun darab 2. Okay, yang ni darab 2 ni hilanglah. Terpotong. Jadi 2 darab 9, 18 sama dengan 12 tambah Y. Okay, Y sama dengan, yang 12 ni kita pindahkan ke depan, akan jadi 18 tolak 12. Okay, Y kita akan dapat 6. Jadi, koordinat bagi L ialah 7 dan 6. Kita kena ambil ni nilai ni sebagai Y kita ambil nilai 7 ni sebagai nilai X kita.